sesungguhnya semua madad satu yang tak dicapai oleh akal manusia. Dengan mana apa yang akal dia, apa yang dapat difahami, apa yang dapat dilampaukan oleh manusia, kita membawa kepentingan ini adalah kebutuhan daripada tasawuf. Tasawuf kita dapat sampai kepada hasil dengan kulit kita dapat sentuhan. Jadi apa yang boleh kita gabungkan dalam otak kita adalah dari lima perkara itu. Ima dia tu bentuk, ima dia tu warna, ima dia tu bulu, ima dia tu rasa, ima dia tu jenis sentuhan, ima dia tu hidup, bau. Waktu je Allah Subhanahu Wa Taala mencipta dengan mana Allah Subhanahu Wa Taala tak mungkin dicapai oleh pakai indera. Kita lihat bagaimana hakikatnya dapat dicapai oleh akal, tak mungkin. Fahadha yani, ini maksudnya anal insan atau manusia la yaqil, dia tidak mungkin untuk ta'akul minal mujarradat, sesuatu mujarrad ini terkait dengan hasil, terkait dengan tempat, terkait dengan bau, terkait dengan terkait dengan apa, dengan lembut ataupun kelinci, terkait dengan sesuatu yang berkait dengan panca itu. Illa makana lahu maqayis, melainkan sesuatu yang ada baginya, bagi sesuatu itu maqayis. Mana ada dah, bukan mujarrad. Mujarrad ni mana sesuatu yang tidak ada ukuran. Wa namadhi, contoh hissiyah, secara hissi, fizik ini dalam ini. Maknanya itu dia. Maknanya akal kita dia tak mungkin untuk nak tasawurkan sesuatu melainkan dia mesti kena betul-betul mesti kena rasa. Barulah kita boleh bukan hakikat dia. Kita dan benda-benda itu sebenarnya yasbiq lahu fi zihnihi ayuna, maka apa sahaja yang tidak pernah ada dalam zihn dia, apa-apa contoh, apa mikias, apa-apa ukuran, fa in muhal bin nisbah, maka sesungguhnya adalah sesuatu yang mustahil untuk mentasawurkannya. Dia tak sama dengan makhluk yang manusia. Adalah kias, berdasarkan kepada kias ini, saya sesuatu yang mudah entah pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, mudah jadi kenal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mampu mudah itu pun hakikat zat Allah waktu kita capai. Makna kita akan untuk kamu tasawurkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifatul adli, sifat adil, sifat jalal, sifat 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 Quran. Mudah untuk kita menambahkan. Kenapa? Kerana kita
suci daripada kesempurnaan yang ada pada kita. Tapi mudahlah kita nak faham. Berbanding dengan tidak ada awal. Ni tak ada pada kita. Kita semua ni ada awal. Jadi kita tak, cuma kita boleh faham dari sudut kita ada awal, nafikan awal tu daripada Allah. Boleh faham. Tahap tu boleh faham. Untuk naik ke tangga yang berikutnya, hakikat tidak ada awal, itu tak mungkin sama sekali. Okey. Jadi kesimpulannya kita kata, sesuatu yang kita boleh faham, mesti sesuatu yang boleh dicerap oleh panca indera kita. Ataupun sesuatu yang boleh kita alami sendiri. Sesuatu yang tidak mungkin dicerap oleh panca indera kita, sesuatu yang tak pernah kita rasa, tak mungkin untuk kita nak tasawurkan hakikatnya. Jadi hakikatnya macam mana? Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya sifat al-qidam. Sifat qidam maknanya dia apa? Maknanya sedia. Apa makna sedia? Tidak ada awal. Dengan makna dia tidak berkait dengan masa. Sedia Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tu pergi kepada halaman berikutnya al-baqa. Baqa. Okey, ada persoalan tak tentang qidam? Hak selebih tu yang tu baca sendiri. Ada persoalan tentang qidam? Ada soalan ke tentang qidam? Ustaz nak tanya. Kalau kita cakap yang Allah ni ada di mana-mana, boleh ke? Kalau di mana-mana kita maksud bukan zat dia ada di mana-mana, dengan mana dia bertempat di mana-mana. Itu tak ada mengapa, sebab Allah sebut dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan kamu di mana saja kamu berada. Maksud dia, Allah mengetahui apa saja yang kait dengan kita. Itu makna Allah bersama-sama dengan kita. Allah berada di mana-mana, maknanya Allah tahu apa yang berlaku pada kita. Allah lah yang mencipta apa saja yang berlaku pada kita. Allah lah yang menentukan apa saja yang berlaku pada kita. Itu maksud Allah ada di mana-mana. Tapi kalau kita maksudkan Allah ada di mana-mana, di mana bertempat, itu memang salah lah. Jadi banyaklah pula Tuhan ni. Seperti mana kalau kita kata Allah Subhanahu wa taala ada di atas aras, tapi dengan makna yang layak dengan Allah. Kita kata Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada aras. Bukan dengan makna bertempat. Allah lebih tinggi daripada aras. Ataupun Allah bukan dengan makna tempat. Itu memang betul lah, sebab dalam Quran Tuhan kata wa huwa fawqal arsy, dalam hadis Nabi disebut bahawa Allah Subhanahu wa taala fawqal arsy, lebih atas daripada arsy. Tapi kalau dengan makna Tuhan tempat di situ, itu salah. Itu bukan akidah Islam, tak pernah dibawa oleh Nabi, tak pernah dibawa oleh para sahabat dan juga orang-orang. Tapi makna apa? Makna yang sesuai dengan Allah. Apa dia? Dengan makna segala-galanya Allah lebih tinggi daripada kita dari segi martabat dan juga kedudukan dia. Bukan makna dia bertempat di tempat yang tinggi. Tidak. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Jadi kalau orang kata Allah berada di mana-mana, apa maksud dia? Seperti mana orang kata Allah di atas aras, apa maksud dia? Kalau dia maksudkan tempat, itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau dia maksudkan Allah ada di mana-mana dengan makna apa yang kita buat itu diketahui oleh Allah, maka itu betul. Seperti mana Sayyidina Umar dia dengar perbualan antara seorang anak dengan ibu dia ketika mana dia melewati di tepi rumah-rumah di Madinah pada waktu malam. Dia dengar dialog antara seorang anak dengan ibu dia. Mak dia katakan anak dia jual susu. Mak dia kata tambahlah sedikit air dalam susu tu. Anak dia kata tak boleh mak. Nanti kalau Amirul Mukminin tahu, mak kata boleh sakit kita. Mak dia kata Amirul Mukminin bukannya tahu malam-malam begini. Saya nak umur dengar. Anak dia kata kalau betul lah Amirul Mukminin tak tahu, di manakah Allah? Dia tanya. Di manakah Allah? Anak bertanya, di manakah Allah? Aina Allah? Maksudnya apa? Mak dia dah jawab, Allah di langit. Aina Allah dengan makna di mana Allah dalam hati kita. Sejauh mana kita yakin tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala.
Kita tak takut ke bahawa setiap apa yang kita buat ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kedua Sayyidina Abdullah bin Umar dia cuba nak uji seorang pengembala kambing. Dia nak beli kambing. Pengembala tu kata ini bukan milik saya, ini milik tu tuan saya. Ibnu Umar kata tak apa, awak bagi tahu kepada tuan awak bahawa kambing ini telah dimakan oleh serigala. Pengembala tu kata kalau begitu aina Allah, di mana Allah? Di mana Allah? Di mana Allah dengan makna Allah Subhanahu wa taala ada bersama-sama dengan kita. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita buat. Daripada pengetahuan dengaran Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau dia kata Allah ada di mana-mana dengan makna itu, bukan dengan makna bertempat, maka dia betul. Sebab dalam Quran tersebut wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berpaling, di situ adanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan faham dengan makna tempat. Kalau faham dengan makna tempat, boleh jadi kafir kalau faham dengan makna tempat. Gitu juga kalau disebut Ar-Rahman al-Istawa, jangan faham dengan makna tempat. Wa huwal qahiru fawqa ibadi, dia lebih tinggi daripada makhluk, jangan faham dengan makna tempat, tapi faham dengan sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Okey, boleh? Boleh? Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Okey, seterusnya al-baqa. Makna kita tahu dah, baqa ni sifat salbiyah. Sifat salbiyah makna dia menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Al-baqa wa ma'nahu, makna baqa itu kekal. Dan makna kekal itu imtina, tertegah, dengan makna mustahil. Dihinggapi al-adam, tak ada. Bizatihi, pada zat Allah Subhanahu wa taala. Makna Allah Subhanahu wa taala mustahil didatangi oleh tak ada. Di mana mustahil dia didahului oleh tak ada. Ini orang panggil apa bendanya, kidam. Kemudian bila dia ada, mustahil didatangi oleh tak ada pula. Kalau kidam dulu, tak ada yang dahulu. Kalau baqa ni, tak ada yang kemudian. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kekal. Kekal ni makna tidak dihinggapi oleh tak ada. Wa dalilu, sebab apa Allah Subhanahu wa taala tidak ada akhirnya? Sebab dia tidak ada awal, dia tidak ada huruf. Dan Allah diam, tak ada diam juga. Allah tak diam dan Allah tak bergerak. Allah Maha Allah ada dan Allah tak sama dengan kita. Allah Maha berkuasa. Allah boleh buat apa yang dia buat. Jadi kita nak membicarakan tentang Allah mesti seperti mana yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diputuskan oleh akal yang waras. Bukan kita reka. Okey. Wa daliluhu an-naqli, dan dalil dia, dalil bahawa Allah Subhanahu wa taala naqli al-ayatatuha. Ayat allati hiya dalilul qidam, yang menjadi dalil kepada qidam. Wa hiya qauluhu ta'ala, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang awal dengan makna tidak ada awal, akhir dengan makna tidak ada akhir. Ada awal dan ada akhir, itu makna dia juga berkait dengan tidak ada. Asal dia bila ada awal, maknanya asalnya tak ada. Jadi ada dia menunjukkan ada yang mengadakan. Bila ada akhir, asal dia ada. Akhir dia menunjuk ada yang mengakhirkan dia, ada yang tidak adakan dia. Itu suatu mustahil. Sebab orang panggil mustahil rujhan biduni murajjah. Wal zahir, dialah yang paling zahir. Makna kewujudan dia amat zahir, lebih nyata. Kewujudan dia amat nyata, lebih nyata daripada kita. Dengan perkiraan akal. Dengan perkiraan akal, kita akan nampak kewujudan dia amat nyata. Sebab apa?
Sebab semua yang ada ini adalah makhluk dia. Makhluk dia pun kita tak pernah ragu tentang kewujudan mereka ini. Apatah lagi kewujudan pencipta dia. Kalau lukisan tu kita tak ragu, maka pelukis tu lagi kita tak ragu. Patutnya, maknanya. Maknanya kalau kita tengok rumah ada di tengah-tengah hutan, yang buat rumah tu lagilah kita yakin adanya. Sama ada mati dah tu belum mati lagi tu bab lain. Tapi ada yang mengadakan rumah itu. Yang mengadakan rumah itu kewujudan dia lebih nyata daripada rumah itu sendiri. Kalau rumah kita tak pernah ragu, maka pencipta dia, tukang dia tu lagilah sepatutnya kita tak ragu. Itu yang kita kena didik akal kita supaya kita nampak perkara tersebut. Supaya perkara tersebut menjadi jelas. Barulah kita boleh berfikir dengan cara yang betul. Kadang-kadang kita tak mungkin nak berfikir dengan cara yang betul sebab apa? Sebab akal kita telah dipengaruhi oleh nafsu kita. Nafsu kita tak nak bagi kepada kebenaran. Nafsu kita rasa kita untuk berinteraksi dengan kebatilan. Jadi kalau itu kita kena bebaskan akal kita daripada cengkaman nafsu. Dengan cara kita taat kepada Allah. Kita cuba betulkan cara kita berfikir. Wal batin, dan dialah yang paling batin, paling tersembunyi untuk cerapan panca indera. Dengan panca indera tak mungkin untuk kita nak cakap Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqal fi dalilihi al-aqli, dan dikatakan pada dalil dia, dalil akal dia, qulna fi dalil qidam, apa yang pernah kita kata pada dalil qidam. Qidam apa? Dia kata kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tu ada awal, pasti dia tu baharu. Bila dia tu baharu, pasti dia perlu ada pencipta. Ada pencipta tu macam mana pula? Pencipta tu dicipta oleh Tuhan. Dicipta oleh Tuhan lagi. Dicipta lagi akan berlaku tasalsul yang tidak ada kesudahan. Sesuatu yang ada kesudahan mustahil berlakunya tasalsul yang tidak ada kesudahan. Sebab apa? Bila ada kesudahan, macam mana kita nak kata dia tak ada sudah? Macam mana kita boleh terima dia tak sudah? Sejauh mana dia tetap ada kesudahan. Jadi kesudahan dia kemungkinan, itulah dia Tuhan. Yang semestinya dia tidak memerlukan kepada yang lain. Yang bawah tu semuanya bukan Tuhan mereka. Tak mampu untuk nak mengadakan. Macam kita lah. Kita dicipta oleh Tuhan. Boleh kita nak buat makhluk kita? Tak mungkin. Hidung kita pun nak untuk makhluk kita. Tak boleh untuk kita nak buat, untuk kita nak adakan daripada tak ada menjadi ada. Kita hanya mengusahakan sahaja. Tak lebih daripada itu. Yuqal lah, itu maknanya. Maknanya bila nyata Allah Subhanahu wa ta'ala itu sedia, pasti dia tu kan. Sebab apa? Benda sedia ni dia tak ada awal. Bila tak ada awal nak ada akhir macam mana? Dulu masa saya belajar dulu, ustaz saya cerita. Dia kata kalau kita semayang, kita ketuk. Maka semayang kita batal. Batal lah. Sebab air semayang kita batal. Ketuk yang pertama membatalkan sembahyang. Sebab air semayang kita batal. Tapi ketuk yang kedua, dia tidak membatalkan sembahyang dan tidak membatalkan air sembahyang lagi. Ketuk kali pertama je. Maknanya kalau kita ketuk yang kedua, lepas pun sekali tu, kita pun ketuk pula sekali lagi, itu tidak membatalkan air semayang dah. Dia tidak membatalkan sembahyang. Dan dia tidak membatalkan sembahyang. Dan macam mana? Kalau kita ketuk, kita kena tegang lah. Dia ketuk pula sekali lagi. Tidak. Maksud dia, ketuk yang kedua tu tidak membatalkan air semayang sebab air semayang kita belum bermula. Kena pergi ambil air semayang dulu. Ketuk pula baru batal pula. Sebab air semayang dah nak batal pun benda lagi. Semayang dah batal, dah nak batal pun benda lagi. Itu sesuatu yang tidak ada awal, pasti tidak ada. Semua beza. Air semayang tadi dia tak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala dia ada. Ada yang tidak ada awal. Bila ada yang tidak ada awal, pasti dia tidak ada akhir. Sebab yang ada awal sajalah yang akan berakhir.
Kita ada akhir, kita ada awal. Jadi tak ada awal. Adalah kerana tak ada awal. Bila ada akhir, menunjukkan ada yang mengakhirkan dia. Kalau tidak, butlan ar-rujahan biduni murajjah. Pada cara kita nak pergi, cara kita berfikir tu mudah je. Bukan kata payah sangat. Bila kena dengan cara ni. Okey. Mana? إذ كما لا يتصور وجود مؤثر في واجب الوجود بالإيجاد. Kenapa? Kerana seperti mana tidak boleh ditasawurkan. Mana otak kita dia nak terima. Wujud mu'athir, ada orang yang memberi kesan. Atau menyatakan dia wajib wujud pada sesuatu yang wajib ada bil-ijad dari sudut mengadakan. Fala yutasawwar, maka tidak boleh ditasawurkan juga wujud mu'athir, adanya mu'athir fihi ay fi wajib wujud bil-i'la. Wajib wujud Allah Subhanahu wa taala lah. Sesuatu yang wajib ada bil-i'la untuk nak meniadakan dia pun. Wa illa, kalau tidak begitu, lam yakun wajibul wujud. Dia tidak dipanggil wajibul wujud. Bila kita sebut naik, mesti kata. Kalau naik, apa? Orang tak panggil naik tau. Dia panggil benda naik tau. Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud. Mudah je nak faham Baik. Kama annahu yumkin fahmu hadhihi sifat. Seperti mana boleh faham sifat ini bitariqah dhatiha allati nafham biha sifat al-qidam, yang kita boleh faham sifat qidam dengannya. Izkila sifataini, kerana dua-dua sifat ini la miqyas fil khayal lahuma, tak boleh, tidak ada sebarang ukuran pada khayal kita bagi kedua-dua sifat ini. Seperti mana kita tak boleh nak tasawur, kita tak boleh nak gambarkan hakikat sesuatu yang tidak ada awal, sekalipun kita boleh percaya ada sesuatu yang tidak ada awal. Cuma hakikat dia kita tak boleh nak sampai, maka begitulah kita tak boleh nak sampai kepada hakikat sesuatu yang tidak ada akhir. Sebab apa? Sebab yang boleh dicerak oleh panca indera kita, yang boleh diingat kita, yang boleh disentuh oleh tangan kita, yang boleh lihat, semuanya benda yang ada awal. Sama ada awal dari segi masa, ada awal dari segi tempat. Ada awal dari segi tempat macam mana? Jisim lah. Bila sebut jisim, mesti ada awal dari segi tempat. Mana? Tengok. Kalau saya ni, depan saya atas ni, mula sini, berakhir di bahu kaki. Mula belah kanan, bahu kanan, berakhir di bahu kiri. Itu tempat saya. Mana tempat saya yang sebenarnya di mana? Itu dia. Di ruang kosong yang dipenuhi oleh saya. Ataupun tempat saya di mana? Permukaan yang bersentuh dengan saya. Permukaan yang bersentuh dengan saya ada permulaan, ada akhir tak? Ada. Kalau jari saya permulaannya di sini, berakhirnya di sini. Permulaannya di sini, berakhirnya di sini. Maknanya bila sesuatu itu jisim, dia mesti ada permulaan. Dia mesti ada akhir. Kalau dia tidak, dia ada permulaan, dia tidak ada akhir, macam kat syurga itu menunjukkan ada yang mengekalkan dia. Tak lain tak bukan, itulah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita tak terlepas batasan masa dan juga batasan tempat. Tiba-tiba awalnya ada, akhirnya tak ada. Akal kita faham mesti ada murajjah. Mesti ada yang mengekalkan. Siapa yang kekalkan kita dalam syurga? Allah Subhanahu wa taala. Okey. Hakadha, begitulah juga dia kata, ta'lam, kamu dapat yakin, anna adamal qudratil aqli, bahawa ketiadaan kemampuan akal tasawwur syai', untuk mentasawurkan sesuatu, bukan mustahil. Faminal mustahil, maka daripada sesuatu yang mustahil, an yastati' al-khayal, khayal kita mampu tasawwurahuma, untuk tasawwur, untuk sampai kepada hakikat dua perkara ini, sesuatu yang tidak ada awal, sesuatu yang tidak akhir. Wa fahmi haqiqatihima, dan untuk memahami hakikat keduanya. Apa? Hakikat yang pertama hakikat qidam, hakikat yang kedua hakikat baqa. Wa in kana al-aqlu,
sekalipun akal itu yajzim memutuskan fil waqti nafsihi pada waktu yang sama bitubutihima akan sabitnya kedua-duanya itu, iaitulah hidam dan juga baqa pada hak Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha, maka begitulah ta'lam kamu akan yakin anna adam qudratul aqli ala tasawwur syai', bahawa ketidakmampuan akal untuk menggambarkan sesuatu laisa dalilan, dia bukan dalil ala adamihi albattata, dalil atas ketiadaannya sama sekali. Banyak benda yang akal kita nak capai, tapi akal kita tak kata dia tu ada. Ruh kita boleh kita nak capai tentang hakikat ruh kita, tak mampu. Hakikat kita boleh, hakikat kelihatan kita boleh, tak boleh belaka tu, tapi kita yakin bahawa dia adalah ada. Elektrik, kita tak nak tengok elektrik, kita tak yakin ke elektrik tu ada. Orang nak cerdik, gis tu elektrik, tengok benda berapi di atas kepala. Wahakadha, begitulah ta'lam kamu dapat yakin anna adama qudratul aqli, bahawa ketiadaan kemampuan akal ala tasawwuri syai' untuk menggambarkan sesuatu laisa dalilan, dia bukan dalil ala adamihi akan ketiadaannya albattata, kama huwa wadih maklum, seperti yang maklum yang dapat diketahui. Itu makna yang sebelum padanya sifat salbiyah. Salbiyah menafikan sesuatu. Bahawa kekalangan tidak ada awal, tidak dimiliki oleh awal pada akhir. Bapa tidak ada akhir. Hidam dan bapa tak akhir dengan tidak ada sama sekali, sama ada di pihak awal ataupun di pihak. Okey, sifat salbiyah yang keempat pula al-qiyam bizat. Qiyam bizat, apa makna qiyam? Berdiri dengan sendiri. Kita sebut berdiri dengan sendiri. Mana berdiri dengan sendiri? Iaitulah innahu ta'ala, bahawa sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala ghairu tidak memerlukan ila mujidin, kepada mujid. Mujid iaitulah sesuatu yang yujidu ijadan. Masdar madhi, yujidu fi'il mudhari', ijadan masdar. Isim fa'il dia mujidun. Mujidun dengan makna yang mengadakan. Mujidun ila mujidin, dia tidak memerlukan kepada yang mengadakan. Yujiduhu, yang mengadakan dia. Wala ila mahallin, dan dia tidak perlu kepada mahal dengan makna tempat. Yaqumu bihi, untuk dia ada padanya, dengan makna untuk dia tu tempat. Faqad kana Allah, maka sesungguhnya ada Allah Subhanahu wa taala qabla wujudi ayyi syai', sebelum adanya apa-apa. Wa qabla wujudi zaman, sebelum adanya zaman. Maksud dengan zaman masa tu apa? Ai al-aflaq, iaitulah perjalanan planet allati hadda yahuddu, yang menentukan sairal waqti, perjalanan waktu. Zaman ni perjalanan planet, perjalanan matahari tu. Itu orang panggil waktu, orang panggil zaman. Mana boleh dikira. Bila ada dah makhluk yang pertama, maka boleh dikira. Boleh dikira. Maknanya kalau makhluk pertama tu bukan jenis matahari, sebagai contohnya, kita nak kira juga. Tapi maknanya ada tu. Tapi waktu yang tak boleh dikira. Bila ada bulan, ada orang itu jadi Allah tak kait dengan Allah. Tak tahu, tak perlu kita semakkan untuk nak tahu tentang hakikat Allah. Sungguh kepada Allah. Yang jelasnya kita kena
bertemu dalam masjid ni. Dah bila kalau gitu, jangan fikir-fikirlah, jangan duduk tak gambur-gambur lah, jangan duduk banyak-banyak. Sebab dia dah dia ajar kita bila makan tanpa ada tempat, bila zaman tanpa masa, bila makan tanpa ada tempat. Tujuannya apa? Supaya kita tak bezakan antara Allah dengan makhluk. Tiba-tiba mari golongan Salafiyah Al-Wahabiyah ni dia mengaji dah pula, buat main pula. Dia mengajak pula, ini puak-puak bila makan. Makan banyak ke? Tapi kasih bila makan. Astagfirullahaladzim. Ini orang tak puak-puak Salafiyah Al-Wahabiyah. So, keadaan dia membuku harga macam orang ni. Dia membuku harga macam orang ni. Orang Melayu yang akidah dia dah okey, dah dijaga oleh ulama-ulama Melayu sejak daripada zaman dulu sampai zaman kita, masuk golongan Salafiyah, dia cuba timbulkan keraguan. Dia perangai macam kesetan lebih kurang sama. Timbulkan keraguan supaya kita ragu-ragu kepada ulama-ulama kita. Akhir sekali kita ragu kepada akidah yang diwarisi daripada jumhur ahli sunnah wal jamaah. Akhir sekali kita terperangkap dengan akidah dia. Dan Allah misal. Sedangkan akidah dia tu akidah yang ditentang oleh Imam Ahmad bin Hanbal pada zaman dia. Itu orang panggil akidah Mujassimah, akidah Hasyawiyah. Yang Imam Ahmad bin Hanbal pun tentang akidah tu. Isunya dia tak faham kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal seperti mana yang dikehendaki oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dia kata ulama-ulama yang ada tu tak faham kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dia yang faham kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tak faham kata-kata ulama salaf. Dan dia kata para ulama menyalahi pandangan ulama salaf, akidah ulama salaf. Dia yang faham tu tak. Astagfirullahaladzim. Sedangkan kita kena faham bahawa akidah kita ni akidah yang kita warisi daripada satu generasi. Kita ambil daripada tok guru kita, ambil daripada tok guru dia sampai kepada para sahabat Nabi. Cuba tengok. Sahabat sebut annahu fis sama. Allah Subhanahu wa taala di langit. Ulama tabi'in sebut annahu fis sama, bahawa Allah Subhanahu wa taala di langit. Imam Syafi'i sebut annahu fis sama, Allah Subhanahu wa taala di langit. Imam Ahmad bin Hanbal pun kata annahu fis sama, Allah Subhanahu wa taala di langit. Semua kata gitu berlaku. Tapi apa makna Allah Subhanahu wa taala di langit? Mari orang Wahabi dia tambah lagi. Allah Subhanahu wa taala berada di langit. Ditambah perkataan. Mana? Dan dia kata itulah yang dimasukkan oleh ulama-ulama salah. Melalui kata dia annahu fis sama. Kemudian dia kata orang-orang ulama-ulama yang kata Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, ini bercanggah dengan fahaman salah. Sedangkan dia yang salah. Kita orang Melayu nak bagi satu analogi supaya yang tu mudah faham. Kita orang Melayu, kita kata rumah sebelah ajak makan. Betul tak? Rumah sebelah ajak makan. Rumah sebelah ajak makan. Rumah sebelah ajak tahlil. Rumah sebelah buat tahlil. Rumah sebelah ajak makan. Tak ada seorang pun daripada kalangan orang Melayu yang kata bangunan rumah ajak makan. Ada seorang yang kata gitu. Begitu juga di kalangan sahabat, tabi'at. Semua kata annahu fis sama. Tapi tak ada seorang pun di kalangan mereka yang kata Allah Subhanahu wa taala berada di langit. Kataan berada tu adalah tambahan, benda bid'ah yang menyebabkan akidah lari. Tiba-tiba dia tambah akidah tu orang panggil bid'ah. Dan dia kata dialah orang yang paling faham tentang kata-kata ulama salaf. Dialah orang yang berpegang dengan pandangan ulama salaf. Tadi rumah sebelah ajak makan. Dia tambah bangunan rumah sebelah tu ajak makan. Ini kerja orang gila. Inilah fahaman yang ditentang oleh ulama-ulama salaf, antaranya Imam Ahmad bin
bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini lahirnya fahaman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bertempat. Semua dalil-dalil yang dia guna itu adalah budak kena pada tempat. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa di atas arah, semua ahli sunnah meyakini bahawa Allah beristiwa di atas arah. Tapi tidak ada pun di kalangan ulama-ulama salah yang kata Allah bertempat di atas arah ataupun Allah duduk di atas arah. Carilah mana-mana dalam hadis Nabi yang sebut Allah duduk atas arah, Allah bertempat, dan tak akan jumpa. Kata-kata para sahabat, kata-kata ulama-ulama salaf dengan riwayat yang sahih, entum tak akan jumpa kata-kata yang jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bertempat di atas. Yang ada Allah di arah. Di arah ada banyak makna. Macam kita katalah, rumah sebelah ajak makan. Boleh jadi tuan rumah ajak makan, boleh jadi orang yang sewa rumah sebelah ajak makan, boleh jadi itu, boleh jadi ini. Allah di langit, boleh jadi Allah disembah di langit, Allah diperbesarkan di langit, Allah tidak dimaksiatkan di langit, Allah Subhanahu Wa Taala arasy di langit. Banyak ihtimal. Tapi bila ditambah Allah berada di langit, tu jadi jahanam dah. Macam gak tadi dia tambah rumah sebelah, bangunan rumah sebelah ajak kita makan, itu jahanam dah. Ataupun dia kata rumah sebelah, bangunan rumah tu boleh bercakap. Tu jahanam dah. Sebab apa? Sebab dia cuba tambah. Sebab apa berlaku begitu? Antaranya sebab dia tak yakin dengan kewibawaan ulama-ulama yang mewariskan akidah ini kepada kita. Dia nak shortcut. Dia nak shortcut. Ini bermula pada kurun ke-4 Hijrah. Kumpulan yang berada dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Yang dikata itulah dia pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kumpulan ini ditentang oleh sebilangan besar daripada ulama-ulama yang duduk dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal sendiri dan juga ulama-ulama yang berada dalam mazhab-mazhab lain. Sehingga kumpulan ini dia tenggelam dan timbul pada kurun ke-8 oleh Imam Ibn Taymiyah. Dan Ibn Taymiyah sendiri telah mendapat kritikan yang cukup hebat oleh ulama-ulama pada zaman dia, sehingga fahaman dia tu tenggelam. Kemudian ditimbul pula pada kurun yang ke-12 oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian tersebar benda tu sampai kepada zaman kita sekarang. Selain daripada Muhammad bin Abdul Wahhab tu, ada juga tokoh-tokoh lain sepandangan dengan mereka. Dan selain Imam Ibn Taymiyah tu, ada juga tokoh-tokoh lain yang sepandangan dengan Imam Ibn Taymiyah. Tapi nak bagi tahunya bahawa fahaman mereka ini adalah fahaman yang dianggap oleh jumhur ahli sunnah wal jamaah sebagai fahaman bid'ah. Kenapa? Kerana dia fahaman baru dan fahaman yang bercanggah dengan apa yang diwarisi daripada para sahabat Nabi. Tapi mereka kata mereka lah yang mendokong fahaman salah. Ini kita boleh tengok ulasan-ulasan Maulana Fakhrul Razi. Ini yang syok sendiri je ni. Duk kata dia salah, sedangkan fahaman yang dibawa tu jelas-jelas adalah fahaman yang tidak pernah diakui oleh ulama-ulama salah. Tu boleh tengok. Boleh jadikan juga video dia sebagai bahan untuk kita buat ulasan. Video dia sebagai bahan untuk kita buat. Maulana Fakhrul Razi. Ini antara golongan yang mungkin tidak sedar bahawa dia tak faham tentang ilmu akidah itu sendiri. Okey. Ada soalan? Ada soalan lain? Ustaz, saya tanya, kalau ada yang cakap Allah di atas langit tanpa bertempat. Betul lah. Allah di atas langit, betul tak? Betul. Betul. Annahu fis sama. Allah di atas langit. Mana apa Allah di atas langit? Allah arasy-Nya di atas langit. Allah dia disembah oleh para malaikat di atas langit. Allah, banyak makna tu kan. Makna Allah di atas langit dengan makna Allah Maha Tinggi, boleh. Dan itu yang dimaksudkan oleh para sahabat. Bila disebut annahu fis sama, bukan dengan makna annahu yastaqirru fis sama, dia menetap di atas arasy, menetap di langit dan sebagainya. Langit orang Arab bila disebut, bila dia nak menjelaskan tentang ketinggian sesuatu dari segi kedudukan, dia akan guna perkataan langit. Annahu fis sama, dia kata. Dia di langit dengan makna melangit,
tinggi kedudukan pangkat dia. Itu orang kata uslub dalam bahasa Arab. Okey? Boleh? Ustaz, Hmm. macam mana kalau dia kata Allah tu atas langit tapi tak tempat kan? Tapi dengan dalil tu dia kata Nabi pun Isra Mi'raj dekat langit. Tapi langit tu kat mana? Wallahu alam. Jadi bolehkah kalau dia kata macam tu? Langit tu kat mana wallahu alam, tu bahaya. Langit tu duduk atas lah. Tak kepala tu orang panggil langit. Nabi Isra Mi'raj ke langit. Bukan Tuhan berada di langit. Seperti mana Nabi Musa bermunajat di Bukit Tur Sina. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala berada di Bukit Tur Sina. Kita pergi tawaf menghadap Allah di Kaabah. Bukan makna Allah Subhanahu Wa Taala berada dalam Kaabah. Ahli syurga boleh melihat Allah dalam syurga. Bukan bererti Allah Subhanahu Wa Taala berada dalam syurga. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Agung, Maha Besar, dia tak perlu kepada makhluk dia. Ada? Itu Isra Mi'raj kalau kita faham dengan betul, dengan kefahaman jumhur ahli sunnah wal jamaah, tak jadi masalah pun. Nabi pergi ke tanah, tak ada masalah Nabi pergi. Kan dalam Quran Tuhan kata dah kan, linuriyahu min ayatina, untuk kami memperlihatkan kepadanya, kepada Nabi itu tanda-tanda kebesaran kami. Antara tanda-tanda kebesaran kami yang lebih hebat kejadian dia daripada alam rendah ni, alam yang tinggi, iaitulah langit. Dan di situ Nabi SAW bermunajat dengan Allah. Nabi berkata-kata dengan Allah. Nabi melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ada situ. Tuhan ada situ. Tuhan tak bertempat. Seperti mana orang beriman, dia diberi peluang untuk memandang kepada zat Tuhan yang Maha Agung, yang laisa kami sendiri syai di dalam syurga. Orang yang beriman ada dalam syurga. Syurga tak mampu menampung Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Masa dilihat dia juga tidak bertempat. Dah macam mana Allahu a'lam. Faham? Nabi Musa alaihissalam dia bermunajat dengan Allah, dia mendengar kalam Allah di Bukit Tur Sina. Nabi Musa ada situ, bukan Tuhan duduk atas bukit. Nabi Ibrahim kata inni zahibun ila rabbi liyahdini. Nabi Ibrahim kata sungguhnya aku sedang menuju kepada Tuhanku. Aku nak pergi menghadap Tuhanku yang memberi hidayah kepada aku. Nabi Ibrahim pergi ke mana? Pergi ke Palestin. Bukan duduk di Palestin. Kita sujud, dahi kita letak di mana? Di atas bumi. Bukan Tuhan berada dalam bumi. Ini cara kita nak faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Maka begitulah juga bila kita angkat tangan ke langit, bukan Tuhan duduk atas langit. Macam kita sujud ke bumi, bukan Tuhan duduk dalam bumi. Kita ngadap ke Kaabah, bukan Tuhan duduk dalam Kaabah. Tuhan tidak bertempat. Tuhan tak sama dengan kita sama sekali. Tuhan tak mungkin untuk kita nak faham hakikat dia. Sekalipun kita yakin dia ada. Sebab makhluk dia ada, dia pasti ada. Tapi ada yang tidak sama walaupun sedikit dengan makhluk dia. Boleh? Itu maknanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tinggi. Lebih tinggi daripada capaian akal fikiran kita. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Besar sehingga tak mampu untuk kita nak bataskan dia dengan akal fikiran kita, tak mampu. Itu yang Imamul Haramain kata, sesiapa yang yakin tentang kewujudan Allah yang tak mampu dia nak fikir. Itu orang panggil dia muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah. Tapi kalau dia yakini adanya Tuhan yang dia masih boleh fikir, ada tempatnya, maka itu adalah mujassim. Ini siapa kata? Ini Imamul Haramain Al-Juwaini kata. Yang sepatutnya kita kena ikut pandangan dia. Faham? Faham ke tak faham? Faham Ustaz. Sebenarnya dia ni kira geng-geng Wahabi Ustaz. Ini sebenarnya fahaman itu orang panggil fahaman mujassimah ataupun fahaman kumpulan musyabbihah. Dan sekarang ini yang bawa fahaman mujassimah, musyabbihah ini sebahagian daripada orang-orang Wahabi lah.
Mujassimah musyabbihah tu lebih umum daripada salafiyah al-wahabiyah. Mana? Dia berbeza dengan sebahagian ulama dalam mazhab Hambali. Dan pokok Wahabi ni dia kata dia Hambali. Tapi akidah dia ada masalah. Dia berbeza dengan sebahagian ulama dalam mazhab Hambali. Ulama mazhab Hambali setengahnya dia kata Allah Maha Tinggi. Tapi bukan makna Allah bertempat di langit. Tapi dia tak kata Maha Tinggi Allah tu bukan Maha Tinggi kedudukan. Maha Tinggi Allah tu Maha Tinggilah. Allah lebih tinggi daripada aras. Bukan lebih tinggi daripada aras dengan makna kedudukan Allah lebih tinggi daripada aras. Itu yang kita dah faham dah. Dan makna apa? Allah Alam serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan makna Allah bertempat di situ. Itu ulama-ulama dalam mazhab Hambali. Itu tak ada beza dengan apa yang kita bawa. Apa yang Asy'ariyah Maturidi bawa. Asy'ariyah Maturidi juga faham gitu juga. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tinggi. Tinggi yang layak dengan Allah. Serah kepada Allah. Ini kita panggil pendekatan tafwid. Tafwid ni kita serah kepada Allah. Kita tanpa fikir, kita serah kepada Allah. Ada dua pendekatan ahli sunnah dalam al-Asy'ariyah, ada dua pendekatan. Satunya tafwid, serah kepada Allah. Satu lagi takwil. Takwil ni kita tentukan makna. Tuhan Maha Tinggi. Maha tinggi kedudukan dia, martabat dia. Allah di langit kekuasaan dia, arasy dia. Tapi yang setengah ulama, Allah di langit. Ya Allah di langit. Tapi bukan dengan makna Allah bertempat di langit. Dan makna apa? Allahu a'lam, serah kepada Allah. Itu kan kita nampak beza kan. Dengan Wahabi, kalau Wahabi Allah di langit. Maknanya Allah bertempat di langit lah. Dan langit mana? Langit pertama, kedua, ketiga. Bukan. Lebih atas daripada Allah. Dah lebih atas daripada Allah, kau dah panggil langit dah. Tak apa. Lebih atas tu. Benda yang lebih atas dipanggil dengan langit. Dah di mana? Di ruang kosong. Yang lebih tinggi daripada aras. Ini fahaman sesat lah ni. Fahaman sesat. Ini sampai ke tahap itu. Dia fikir tentang tu. Okay. Ada soalan lagi? Ustaz, saya nak tanya berkenaan dengan niat. Adakah dikira syirik kalau kita niat untuk buat satu kebaikan tu sebab nak dapatkan pahala, nak masuk syurga? Sebab nak dapat pahala? Macam kita niat. Itu bukan syirik tu. Itu ikhlas lah tu. Kita buat sesuatu tu dapat pahala. Okey, ikhlas ni dia ada tiga. Dia ada tiga peringkat. Peringkat yang paling bawah, kita buat sesuatu kebaikan supaya Allah bagi kebaikan dunia kepada kita. Mana kita semayang supaya Allah bagi kesihatan kepada kita. Kita semayang supaya Allah bagi rezeki yang murah kepada kita. Kita semayang supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anak-anak kita anak-anak yang baik yang tidak menyusahkan hidup kita. Ini orang panggil ikhlas. Ikhlas yang paling bawah. Orang panggil ikhlas orang awam. Ikhlas di tingkat yang kedua, kita buat kebaikan supaya Allah bagi kebaikan kepada kita di negeri akhirat. Ini pahala. Pahala syurga, jauh daripada neraka, jauh daripada dosa. Ini ikhlas tingkat yang kedua. Ikhlas tingkat yang ketiga, kita buat kebaikan tanpa kita mengharapkan apa-apa pun. Inilah kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ikhlas peringkat tertinggi. Ikhlas peringkat ni. Tiga-tiga ni semuanya ikhlas. Selain daripada ini barulah dinamakan dengan riya. Kita buat sesuatu kerana nak tarik perhatian orang. Itu baru orang panggil riya. Riya tu dinamakan dengan syirkul asghar. Syirik yang kecil. Dia bukan syirik yang mengeluarkan seseorang daripada agama, tapi dia mendapat kemurkaan daripada Allah sebab ibadat itu sepatutnya kita buat kerana Allah. Tiba-tiba dia buat kepada selain Allah. Dia telah seakan-akan macam dia telah menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Baik, Ustaz. Ada yang cakap, dia kata bila kita niat kerana pahala tu dikira syirik sebab dia kata pahala makhluk. Sebab tu dia kata syirik. Macam mana Ustaz? Tak apalah kita nak makhluk. Tak masalah. Cuma kita buat tu kita persembahkan kepada Allah kan. Bila kita persembahkan kepada Allah dan kita nak sesuatu daripada Allah, itu tak jadi masalah, itu tak jadi syirik tu. Tak jadi syirik.
Syirik ni maknanya kita menduakan Allah. Dengan makna kita buat sesuatu untuk kita dapatkan sesuatu daripada selain Allah. Itu baru kita menduakan Allah. Kita semayang supaya orang puji kita. Kita semayang supaya supaya apa? Supaya orang bagi duit kepada kita. Itu baru syirik. Itu pun syirik al-asghar, syirik yang kecil. Ini kita semayang, kita tuju kepada Allah, kita bina hubungan dengan Allah. Cuma kita nak sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebab kita tak berapa kenal Allah, kita nampak sesuatu itu lebih berharga daripada Allah, menyebabkan kita nak sesuatu tu. Itu dah boleh pahala dah, Allah tak marah dah. Tapi tak jadi orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tapi Allah tak marah dah. Yang Allah marah ni bila kita buat sesuatu kerana yang lain daripada Allah. Maknanya itu dinamakan dengan riak ataupun dinamakan dengan syirik ke kecil. Kecil ni bukan syirik. Tapi kerana dia suatu dosa yang besar di sisi Allah, sehingga dia juga diistilahkan sebagai syirik. Tapi syirkul asghar, syirik kecil. Boleh? Boleh Ustaz. Syukur Ustaz. Okay, ada soalan lain lagi? Ustaz. Nak tanya pasal tadi yang amalan tu. Habis kalau kita buat amalan baik tu, tapi kita kan supaya orang lain terinspirasi, supaya orang lain terikut kita. Macam mana tu? Kita buat supaya orang lain ikut. Kita buat itu kerana kita nak melaksanakan perintah Allah ke kita nak tarik perhatian orang? Supaya orang lain ikut tu semata-mata supaya orang lain ikut ke, ataupun kita nak melaksanakan perintah Allah untuk kita jadi panduan ataupun ikutan kepada orang lain. Sebab bila kita jadi ikutan kepada orang lain, ganjarannya cukup tinggi di sisi Allah. Kita nak apa? Nak ganjaran di sisi Allah ke, ataupun semata-mata kita nak supaya orang ikut kita? Kalau semata-mata nak suruh orang ikut kita, itu dinamakan dengan riak. Tapi kalau kita nak sesuatu daripada Allah, nak melaksanakan perintah Allah supaya kita menjadi ikutan kepada orang, itu adalah ikhlas. Maknanya kalau kita bagi sedekah nak suruh orang ikut kita. Nak suruh orang ikut kita apa? Sebab nak suruh orang ikut kita ni hebat, nak suruh. Maknanya kalau berhenti di situ, ini riak. Tapi kita nak suruh orang ikut kita supaya kita dapat pahala di sisi Allah. Sebab Nabi kata adal al-khair kafa'ilihi. Orang yang menunjuk kebaikan kepada orang lain, dia seumpama orang buat. Sebab kita nakkan pandangan daripada Allah. Kita tak nak daripada manusia, nak pandangan daripada Allah. Sehingga bila orang lain ikut kita, maka kita pun dapat pahala itu. Ataupun kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala kerana itu. Maka hadza wal ikhlas. Ini dinamakan dengan ikhlas. Okey. Ada lain? Ada soalan lain lagi? Ada lagi ke? Putus dah. Ada lagi Ustaz? Tak ada dah Dah kita berhenti sini dah. 1 jam penuh. Kalau penuh 2 jam kan vlog Jadi kita cuba semula, baca semula. Ada masih lagi dalam 20 minit ni. Yang ulang mula. Terus baca. Apa yang ajar ni, terus baca. Ulang dan cuba ingat. Kena terus murah. Masa 20 minit untuk murajah. 20 minit tu boleh? Ataupun guna untuk jalan ke apa tu, guna 20 minit tu sampai satu untuk murajah. Sampai 1,5 sampai 1,5 murajah. 15 minit je pada ni kita katakan tu sikit cuba ingat apa-apa yang kita bincang pada hari ni. Okay, kita berhenti selawat 3 kali.